bising betul lah. Malam-malam main goli pula. Oi, bising lah. Aku nak tidur. Main goli. Saudara pendengar ya, kisah daripada Encik Osman berkongsi pengalaman yang beliau alami. Beliau sebenarnya baru sahaja berpindah ke sebuah rumah. Daripada rumah yang besar, beliau berpindah ke rumah yang lebih kecil. Kata Encik Osman, anak-anak saya semua dah berumah tangga. Jadi bila anak-anak beliau dah berumah tangga, dia tinggal di rumah tu seorang diri sebab isterinya sudah lama tiada bersama dengan beliau, telah pun meninggal dunia. Jadi ada baiknya, katanya rumah 5 bilik yang beliau ada jual untuk dapatkan sedikit keuntungan untuk persaraan, tinggal di rumah yang lebih kecil lagi. Setelah berpindah rumah yang kecil ni, rumah ini terletak dekat kawasan Whampoa. Pada mulanya semua kelihatan okey. Bila malam tiba, mula gangguan berlaku. Antaranya bunyi orang bermain goli, Kisi. Nanti bila saya masuk tidur, sekitar jam 10 malam, ada kalanya jam 11 malam, baring atas katil, tahu-tahu dengan jelas dengar bunyi goli jatuh berkali-kali dari rumah di atas rumah saya. Alamak! Pendengar Ria 897, anda bayangkan, sampaikan setelah beberapa malam beliau diganggu dengan orang bermain goli pada waktu malam, bunyinya kuat. Encik Osman mengambil keputusan keluar rumah, naik ke atas, pergi ke rumah di atas jiran yang tinggal di atas rumahnya. Ketuk pintu rumah orang tu sekitar jam 11 lebih malam. Tak buka pula pintu. Kau bising-bising boleh tak tidur? Main goli. Bukalah pintu. Hello, excuse me. Hello. Hey. Hello. Pendengar Ria 897, sedang berkali-kali Encik Osman katanya, sedang berkali-kali saya ketuk pintu rumah tu. Mata saya mula tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Dan saya dapati sesuatu yang tak kena. Rumah ni ada banyak pasu-pasu bunga yang diletakkan di sepanjang koridor depan rumah ni. Pasu bunga semua habis, kering. Hanya tinggal dahan saja. Seolah-olah ia dibiarkan terbengkalai, tidak dijaga, Kisi. Dan apa yang berlaku? Saya nampak di pintu besi rumah ni banyak sangat flyers, risalah yang diselitkan. Ini bermakna tuan rumah belum balik-balik sebab banyak sangat surat khabar. Ada lebih kurang dalam 3-4 surat khabar. Kemudian ada flyers, ada banyak lagi barang-barang, semua diselitkan dekat pagar depan rumah. Tengok belakang, pokok kering, seolah-olah begitu lama tidak dijaga. Daripada ketuk kuat, saya mula ketuk tapi perlahan. Bila saya dah mula perasan, saya dah mula boleh fikir, adakah rumah dekat atas ni kosong, tak ada orang? Tiba-tiba, Kisi, selepas saya sedar yang rumah di atas ni memang tak ada orang, meremang bulu rumah pukul 11 malam, Kisi. Saya pun ke belakang,
Pusing ke kiri, jalan perlahan-lahan. Takut Casey. Turun tangga, masuk dalam rumah, tutup pintu, duduk dekat kerusi, istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau rumah dekat atas tak ada orang, siapa yang main goli malam Astaghfirullah. Pendengar Ria 897, barulah Cik Osman tahu, dekat atas rumah kosong. Tidak ada orang yang tinggal. Saya terpaksa biasakan diri dan memahami situasi pada malam itu. Saya masuk bilik. Saya buka surah-surah suci dalam CD player yang ada dalam bilik. Saya tidur. Sampailah waktu subuh untuk saya bangun dan menunaikan solat fardu subuh. Pendengar Misteri Jam 12, Encik Osman bukan setakat berhenti di situ saja. Malah beliau keesokan harinya naik ke atas pergi ke rumah jiran sebelah di tingkat atas. Rumah jiran sebelah. Dan bila dia berkesempatan untuk berbual dengan tuan rumah, dia tanya, rumah orang Cina. Excuse me, sorry ya, my name Osman, I'm new neighbor downstairs. I want to ask you, beside you, is there anyone staying? Yang bermaksud, saya nak bertanya dengan anda ni. Tak maaf, saya ni jiran baru tinggal di tingkat bawah. Rumah sebelah awak ni ada orang tak? Kemudian nyonya tu datang. This house nobody stay so long already. After the father die, this house empty. You see all the pots all dry already. Why? Every night I cannot sleep. People play marble, right? You also heard? Yes. Never mind, you get used to it. Pendengar Ria 897, Haji Osman kata, saya faham. Rumah tu kosong, tapi tidak dijual, tidak diberi balik. Selepas ayah yang tinggal dalam rumah ni meninggal dunia, anak-anak pun dah tak datang lagi. Dibiarkan begitu saja. Bunyi goli dah jadi perkara biasa, Casey. Hanya setakat bunyi goli saja. Tidaklah ada gangguan yang lain. Tapi seram kalau fikirkan, siapa dalam rumah tu yang bermain dengan goli. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik pendengar Ria 897, kisah berikut ini bukan berlaku di Singapura. Pengalaman yang diceritakan kiriman daripada Nur Hidayatul. Saya gunakan nama Hidayah. Beliau pendengar MJ12. Pengalaman ini berlaku di Shah Alam. Ya, kisah yang diceritakan ini katanya, apa khabar Casey? Apa khabar semua pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Nur Hidayatul, seorang pendengar berasal dari Malaysia, Shah Alam Section 7. Pengalaman saya, waktu tu saya masih lagi bersekolah, menuntut di salah sebuah universiti. Jadi, sebagai seorang pelajar, yalah, saya ni pun datang daripada keluarga bukan hidup mewah. Segala-galanya kena kerja. Sampaikan tempat tinggal pun kita sewa dengan kawan-kawan. Masing-masing keluar duit bulanan, kita lunaskan bayaran sewa rumah. Sebab kalau saya duduk kampung, nak pergi ke universiti untuk belajar, berjam-jam lah saya akan sampai. Lagipun sana sini waktu sibuk mesti ada kesesakan jalan raya. Untuk pengetahuan Casey, saya ni adalah orang Perak. Oh, orang Perak Jadi saya menetap
di Kuala Lumpur, ataupun lebih tepat lagi saya menetap di Shah Alam, Seksyen 7, bersekolah di salah sebuah universiti, dan saya dengan beberapa teman ada kerja part time, kerja sambilan katanya Nur Hidayatul. Kerja saya ni, kerja sambilan yang beliau lakukan adalah menjaga anak-anak kecil, babysit. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria, beliau akan menjaga babysit, tak kira waktulah, tapi hanya selepas dia habis kelas ataupun kuliah. Peristiwa yang saya nak ceritakan, saya dah jaga lebih kurang dalam 3-4 keluarga anak mereka. Nanti ada kalanya saya akan ke rumah mereka, menjaga anak-anak mereka apabila mungkin dalam keluarga ni yang ibu dengan ayah nak keluar rumah, nak berjalan, dan untuk saya tengok-tengokkan anak mereka. Ada kalanya saya ikut sekali. Seronok ke si kalau jadi babysitter ni. Yalah, kalau keluarga ni keluar, kita ikut. Dia pergi makan malam, dia belanja. Jadi saya pun tak payahlah keluar duit makan, minum, lepas tu dapat bayaran lagi. Jadi pengalaman saya katanya Hidayah, apabila saya menjaga seorang bayi ni, apabila saya menjaga seorang anak ni, dan saya dapat kontak pasangan suami isteri ni daripada seorang teman yang katanya dia tak boleh meneruskan jagaan anak kecil ni dalam bersama dengan keluarga ni lah. Jadi dia kata dia ada sesuatu hal yang harus dihadiri. Jadi dia pas nombor saya dan mereka pun menghubungi, saya pun setuju, dan ini bayarannya antara paling tinggi, Casey. Dapat tawaran ni happy sangat. Jadi pergi. Dia minta saya babysitkan anaknya. Anaknya ada 3 orang Jadi 3 orang anak dia ni saya kena jaga dalam rumah mereka setiap hari Khamis malam Jumaat. Setiap hari Khamis malam Jumaat. Rumahnya besar, Kizi. Saya pun datang selepas habis kuliah tu, sekitar jam 6 lebih datang, dan dia pun beritahu saya lah nak makan di mana dan sebagainya. Jadi yang hairan, kedua-dua ibu dengan bapa anak kecil 3 orang ni tak keluar. Mereka dalam rumah. Tapi yang peliknya, kenapa saya kena jaga? Tak apalah, orang nak bayar lumayan, Kisi. Jadi apa yang berlaku, saya pun duduk bermain-main dengan anak-anak dia. Anak yang paling dewasa berusia 6 tahun. Dan kemudian anak ni datang dekat saya, dia berbual. Katanya, kakak nama siapa? Kakak datang dekat mana? Dan dia cakap dengan saya. Anda bayangkan, kedua orang tua 3 budak-budak ni berada di dalam rumah, tapi dekat atas. Rumah dia adalah rumah 3 tingkat. Jadi sambil bermain-main, bercakap-cakap, tukar saluran TV, bermain lagi dengan dia, buatkan minuman untuk mereka minum, saya beri mereka makan. Kemudian budak 6 tahun ni datang. Namanya Saiful. Saiful datang pada saya dan tanya lagi, Kakak tahu tak ibu dengan abah dekat mana? Dekat mana Dekat atas. Dia angguk, menandakan memang betul dekat atas. Atas tak mau naik, Kak. Takut. Saya terdiam. Saiful cakap apa ni? Apa yang takut? Tak mau naik. Ibu dengan abah ke atas buat kerja sibuk Tak, Kak. Atas ada hantu. Budak 6 tahun kalau cakap macam tu, mesti dia cakap jujur dan ada benda yang tak kena. Kemudian
Dua beradik yang sedang bermain dekat tepi tangga. Tangga nak naik ke atas, campak mainan, lari lintang pukang pergi dekat saya peluk. Takut abang. Dia tunjuk dekat tangga. Saya dah meremang ni. Kenapa ni? Kenapa? Saya kena berani lah, Casey. Kenapa ni? Dah. Kakak, nampak tak? Ada makcik turun tangga. Saya tak nampak orang pun, Casey. Tak ada apa-apalah. Mana ada apa-apa. Adakah makcik tu seram? Ni dua dah nangis. Menangis tak henti-henti. Saya pun peluk mereka. Dah. Ikut kakak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut baca, Casey. Baca. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang sangat-sangat. Pendengar Ria 897. Saya tak tahu apa yang mereka lakukan dekat atas. Kemudian sekitar jam 10 malam, bapa kepada 3 orang budak ni turun. Daya. Tak maaflah, tadi ke atas ada kerja sikit. Kalau saya sibuk setiap hari Khamis malam Jumaat ni, awak datanglah babysit anak saya. Nah, ini gaji awak untuk hari ni. Saya ambil. Yang ini ada ekstra. Ambillah. Nanti jumpa hari Khamis depan. Saya angguk-anggukkan kepala. Kemudian anak yang 6 tahun ni tengok saya dari jauh, berdiri di belakang ayahnya, geling kepala. Kenapa ni? Saya pun tinggalkan dan balik ke rumah. Saya beritahu hal ini kepada kawan saya. Kawan saya suruh saya telefon teman yang recommend. Telefon beberapa kali tak jawab. Akhirnya dia jawab panggilan saya. Saya pun tanya pada dia, Rozi, ni akulah Daya. Apa dia? Tak ada. Kau ingat tak yang kau suruh aku jaga satu babysit ni, keluarga 3 anak ni? Dia macam teragak-agak nak jawab. Tak ada. Ada tak benda-benda pelik yang kau rasa kau pernah mengalami? Dia diam lagi. Tak ada macam ni. Aku yang jaga anak dia. Sekali je aku buat. Jadi malam tu, bila aku jaga anak dia, lepas tu saya sambung. Anak dia takut kan? Cakap ada makcik turun tangga. Betul? Kau pun kena? Aku pun kena. Apa jadi pada kau lagi? Saya tanya pada dia. Kata Hidayah. Dia ceritakan lagi bila dah takut, dah dapat duit, orang tu kata jumpa hari Khamis depan. Kemudian dia cakap, kawan saya cakap pada orang tu, minta maaf lah, saya rasa ini tahi saya boleh jagalah, sebab lepas ni saya dah sibuk sangat untuk exam. Padahal dia takut, Casey. Nak tahu tak apa pakcik tu cakap? Beginilah, kalau minggu depan awak tak dapatkan saya pengganti ataupun awak tak datang, awak tahu nanti apa akan berlaku. Lebih baik awak cari pengganti dan jangan ceritakan. Saya dengar terkejut, Casey. Minggu depan saya tak nak datang. Apa akan jadi pada diri saya, Casey? Saya takut semacam sampaikan nombor telefon ni, saya serahkan pada satu lagi kawan. Takut nanti saya kena gangguan. Dan kawan ni pula datang ke rumah tu, buat babysit. Hanya sekali, datang balik telefon saya, tanya benda yang sama dan nombor tu dipas pada kawan yang lain, dan ini menjadi satu cycle yang berantai. Saya, katanya Hidayah, tertanya-tanya siapa sekarang yang menjaga 3 orang anak kecil, sebuah rumah dekat Shah Alam Section 12. Rumah
nombor unit tak boleh saya beritahu anda. Dekat jalan mana, mohon maaf saya tak boleh beritahu. Kalau dapat orang offer untuk jaga 3 budak ni, bayaran yang lumayan. Fikirlah masak-masak. Baik saudara, kisah berikut ini yang ingin saya bacakan. Kalau tadi di Shah Alam, Malaysia, yang ini kita kembali ke Singapura. Pengalaman ketika pendengar kita ni mengalami kerosakan pada kenderaannya. Ini berlaku di rumah temannya yang terletak di Yishun. Jadi keretanya diletakkan di tempat letak kereta bertingkat, multi-story car park. Dia berada di rumah teman untuk main game. Wah, pergi rumah members, katanya berada di rumah temannya untuk bermain PlayStation. Sambil-sambil tu tanya khabar, sebab dah lama tak jumpa, masing-masing sibuk dengan kerjaya. Kalau dulu zaman-zaman masih belum ada kerjaya ni, selalu lipat, jadi nak lipat dengan temannya, berkali-kali dia nak lipat. Idea yang disarankan, tangguh sampailah pada hari yang nak diceritakan ini. Beliau memandu kereta. Jadi bila nak balik tu agak lewat lah, sekitar jam 1 lebih tu baru dia nak pulang ke rumah. Temannya pun dah nak tidur lah. Jadi akhirnya kata beliau, Wan berkongsi kisah berjalan menuju ke arah tempat letak kereta bertingkat. Bila sampai atas, keretanya berada di tingkat 4B, di tingkat 4B. Sampai dekat kenderaan saya pun masuk dalam kereta. Saya hidupkan enjin. Tapi alangkah sedihnya, enjin saya tak boleh hidup sebab bateri saya mati, Casey. Bateri saya mati. Beberapa kali saya cuba, tetapi tetap tidak boleh menyala. Sekarang masalahnya macam mana ni? Saya kalau nak kena hidupkan kereta, kena jump start. Kereta siapa yang saya nak gunakan? Jadi malam tu Kebetulan saya dalam keadaan fikiran ni, macam mana ni, kawan saya tidak memandu, tak ada kereta. Jadi saya dah cari idea. Okeylah, terpaksalah saya tahan teksi dekat luar, minta tolong teksi masuk, naik atas, dan saya akan jump start. Bayarlah pemandu teksi. Jadi sedang saya nak tutup pintu kereta, saya ternampak ada kereta satu naik atas. Ya Allah, rezeki. Jadi kereta ni pun naik daripada bukit ujung, dia belok, kemudian saya langkah ke depan, angkat tangan. Saya angkat tangan, lambai, macam suruh berhenti. Kereta ni berhenti depan saya. Mak, dalam ada seorang pakcik. Jadi pakcik ni pun dia tak keluar daripada keretanya. Dia berhenti, dia turunkan tingkap sedikit. Yelah, was-was Casey. Pukul 1 lebih pagi, nampak lelaki dekat multi-story car park, mungkin takut kena rompak. Dia turunkan sedikit cermin tingkapnya. Dia tanya, ada apa nak? Tak ada, Cik, saya main kereta lah. Saya tekan, tuk, nak tunjukkan tu memang kereta saya. Kereta saya ni tak boleh start lah. Cik boleh tolong tak? Saya nak jump start. Okey, kau tunggu jap. Jadi dia pun impitkan kenderaannya supaya bahagian depan kenderaan dia dengan kenderaan saya agak rapat. Jadi senang nak jump start. Dia matikan enjin, keluar. Dia tanya, kau ada kabel tak? Ada Cik, kejap Saya pun ambil kabel. Saya buka bahagian depan, iaitu boot kenderaan saya. Bonnet kenderaan saya. Letak jump start kabel merah dengan hitam. Kemudian pergi kepada kenderaannya. Pakcik tu yang letak. Kemudian pakcik tu kata, nanti. Dia pun hidupkan enjin kenderaannya. Saya pun masuk kembalilah dalam kereta saya, kata beliau. Bila masuk dalam kenderaan, saya hidupkan kereta saya, enjin kereta. Barulah kereta saya boleh dihidupkan, Casey. Jadi saya keluar, cabut wire tu. Saya kata, Cik, makasih Cik tolong saya. Kalau tak, Cik, saya tak tahu nak buat apa, Cik. Last resort, Cik, saya mesti keluar cari teksi naik atas. Penat, Cik. Itulah, tak apa. Kau nak keluar? Pakcik tu tanya. Okey, nanti aku ambil parking kau. Okey. Jadi bila saya nak masuk dalam kereta, saya terperasan di tempat duduk belakang pakcik ni ada perempuan tengah duduk. Tapi yang hairan, kereta ni kosong tau.
Tempat duduk depan tak ada orang. Perempuan ni duduk di seat belakang. Kenapa Saya pun tak apalah, gulung wire balik. Saya tutup bahagian depan kenderaan, buka belakang, letak wire, tutup balik boot saya. Kemudian saya pergi ke arah driver seat untuk keluar. Jadi bila kita nak keluar ni, saya nak cakap terima kasih lah pada pakcik ni. Saya pun keluar, turunkan tingkap. Saya angkat tangan, "Cik, makasih tak apa, no problem." Kemudian saya macam tak puas hati. Sebab saya nampak ada orang dekat belakang. Tengah duduk diam sangat. Saya pun tergerak hati, saya cakap, "Cik, cik seorang ke?" Pakcik ni terdiam. "Apa dia?" "Tak ada, cik seorang, dari mana?" "Oh, aku seorang. Tadilah jumpa kawan." "Okey, makasih cik." Saya pun pandu. Pakcik ni pun masuk nak buat reverse parking. Sebelum turun, saya sempat nampak kereta pakcik ni. Bila saya toleh, di belakang tidak ada sesiapa pun. Tak tahulah Casey, adakah makhluk tu yang singgah, yang tumpang, ataupun makhluk tu adalah sesuatu yang dipelihara oleh pakcik yang membantu saya. Terima kasih. Datangnya daripada Kak Satina katanya, "Casey, selamat kembali ke rancangan Misteri Jam 12. Kakak nak berkongsi satu peristiwa yang kakak pernah alami. Ini berkenaan dengan dalam lift." Wow. Katanya Kak Satina, kakak masih waktu tu pulang agak lewat malam. Jadi kakak pun naik lift. Rumah kakak ni tingkat 9 Casey. Jadi dalam perjalanan lift naik ke atas, kakak sibuklah tengok Facebook. Kata Kak Satina sedang scroll news feed, tengok Facebook. Kemudian pintu lift pun terbuka. Kakak keluar dari lift. Dan bila kakak keluar dari lift, kakak terperasan dekat depan koridor ni ada beberapa basikal. Jadi ni salah lah, tingkat rumah siapa ni? Jadi kakak pun pusing ke belakang nak masuk lift balik. Tapi kakak terperanjat. Bila dah jalan depan, pintu lift dah nak dekat tutup, baru kakak perasan, pusing belakang, tekan butang lift, pintu lift terbuka. Dalam lift ada perempuan tengah diri Casey. Lalu kakak bertanya pada diri kakak, tadi aku naik lift ada orang tak? Kakak lupa tau, tak boleh ingat. Mungkin kerana sibuk sangat main handphone. Jadi bila pintu lift dah terbuka, kakak pun tak sampai hati nanti orang ingatkan apa pula. Tak apalah, kakak masuk je lah. Mungkin tadi dia masuk lift dengan kakak tak perasan. Masuk dalam lift, kakak pun berdiri dan tengok rumah tingkat 9. Satu butang lift yang ditekan, hanya satu butang lift saja yang ditekan, iaitu tingkat 9 rumah kakak. Jadi kakak ingatkan pun dia nak naik tingkat 9 lah. Jadi kakak pun tunggu lift naik atas, masih lagi tengok Facebook. Pintu lift terbuka di tingkat 9, kakak keluar dari lift. Katanya Kak Satina, toleh belakang, dalam lift tak ada orang Casey. Bayangkan pendengar 897 FM. Daripada sibuk tengok handphone, kakak simpan handphone dalam beg, jalan laju sampai depan rumah, keluarkan kunci, masuk dalam keadaan ketakutan. Pengalaman daripada Muhammad Imran. Beliau berkongsi peristiwa ini dan katanya, "Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Peristiwa ini berlaku, kejadian berlaku di tempat tugas saya." Kata Muhammad Imran, bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan kisih saya bekerja di menjaga sebuah bangunan yang terbengkalai di Malaysia. Tapi ini dah lama kisih, dah lama satu ketika dahulu. Jadi tugas Muhammad Imran ataupun Imran lah, tugas beliau menjaga sebuah bangunan yang dah lama terbengkalai. Kenapa agaknya? Bangunan tu dah tak lagi digunakan tetapi tetap kena jaga. Kata Imran, dalam bangunan ni banyak besi-besi. Jadi takut nanti ada orang akan masuk dalam bangunan ni curi besi-besi untuk dijual. Jadi memang tidak dibenarkan. Itulah
alasan dan sebab yang diberikan kenapa walaupun bangunan ni dah lama dibiarkan tapi tak boleh tidak ada orang untuk menjaganya. Imran mengatakan kalau jaga pada waktu malam hanya 2 orang saja yang akan bertugas. Waktu pagi sampai ke malam hanya seorang saja yang akan bekerja, dan kerja ni cuma ada 2 shift. Pukul 7 malam kerja sampai 7 pagi keesokan hari, dan 7 pagi sampai 7 malam. Itulah jadual waktu bertugas. Dan kisah yang nak diceritakan ni berlaku pada waktu malam, ketika saya kerja shift malam dengan seorang lagi teman. Bila tengah duduk, kita pun sedang sambil-sambil tu makan waktu malam sekitar jam 11 malam, apabila salah seorang daripada teman kita nampak dengan jelas teman saya kata, "Hui, hui!" Sebab dia nampak daripada pintu besi. Depan bangunan ni ada pintu besi. Jadi pintu besi ni ditutup. Tapi dari situ dia nampak seolah-olah macam ada orang lompat naik atas pagar besi ni, lompat dan lari meluru masuk ke dalam bangunan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi teman saya dengan saya yang sedang duduk, saya duduk memandang ke arah dalam, teman saya duduk memandang ke arah tingkap dalam pejabat di tepi, di tepi pagar besi ni. Jadi dia boleh nampak luar, sebab itulah dia pekik. Jadi saya tanya kenapa? Dia pun jawab, aku nampak orang lari masuk dalam . Alamak, menyusahkan akulah, ni mesti nak curi barang ni. Jadi teman saya, kata Imran, keluar daripada pejabat ni lah. Dia membawa lampu suluk. Kemudian saya berada di dalam pejabat. Dia pun pergi ke kawasan bangunan tu, sekitaran kawasan bangunan. Kemudian kata Imran, saya pun walkie dia lah. Saya tanya, ada tak? Tak tahu lah, aku tak nampak kelibat pun. Anda bayangkan ini apa yang terjadi pada malam tersebut. Ingat, bangunan ni adalah sebuah bangunan yang yang agak lama terbengkalai. Jadi inilah kisah yang berlaku pada malam tersebut dalam rancangan Misteri Jam 12. Indonesia. Baik, kita akan teruskan kisah ini. Anda cuba bayangkan, malam hari, di luar ada kenderaan lalu, temannya dah keluar. Dia pun telefon. Dia pun walkie temannya. Macam mana, ada tak? Kau okey tak? Tak tahulah mana ni dia pergi, menyusahkan orang dia ni. Teman beliau marah. Tengok semua kunci. Pagar-pagar semua kunci, tak ada tanda-tanda orang pecah masuk. Jadi pendengar Ria 897, saya pun keluar, berdiri dekat depan pagar besi, memandang ke arah teman saya yang sedang berdiri. Kemudian saya mendongak ke atas, nampak dekat tingkat 3 ada orang sedang berdiri. Kau tengok atas, dekat tingkat 3. Saya pun tunjuk tingkat 3. Bila saya dongak lagi, teman saya mendongak ke atas, susuk tubuh yang berada di tingkat 3 hilang. Jadi apa yang berlaku, saya pun cakap dengan teman saya, sudahlah buat bodoh lah. Biarkan sudahlah. Aku rasa nanti dia keluar jugalah. Teman saya pun jalan menuju ke arah bilik pengawal keselamatan. Masuk dalam, kita duduk kali ni kerusi kita letak betul-betul dekat depan tingkap. Sambil duduk depan tingkap, taruh kopi, kita mendongak ke atas. Anda bayangkan duduk dengan teman sambil berbual ni, kepala pandangan ke arah luar dan tengok atas bangunan di tingkat 3, tingkat 4. Dia tengok, bual-bual lagi. Macam mana dia masuk Dia masuk ke dalam buat apa Dari mana dia masuk ni? Aku rasa tu bukan orang. Apa kau cakap ni? Tak adalah, kau fikirlah, masuk akal tak? Dia masuk dalam sini, dia lari, dia naik atas,
Dia buat apa? Sorang-sorang. Berani pula tu. Aku yang kerja kat sini berbulan-bulan pun tak berani nak masuk dalam ni. Saya diam. Dahlah, buat wudu sudahlah. Jom duduk balik. Waktu itulah baru kita dengar bunyi anjing. Bunyi anjing. Seolah-olah anjing tu ternampak sesuatu. Anjing ni ada 2 ekor anjing diletakkan di tepi bangunan. Jarang sekali anjing ni akan buat bising pada waktu malam, Casey. Tapi pada malam tu 2 ekor anjing ni kecoh dan buat bising. Mungkin anjing ni ternampak sesuatu. Saya kata pada teman saya, sudahlah, kita jangan layan sudah. Kita pun terus duduk, terus berbual sampailah ke pagi. Dan itulah proses setiap hari. Tapi bila malam berikutnya, penampakan wanita yang lari itu tidak lagi kelihatan. Terima kasih. Yang ini daripada Hazrul. Katanya semalam satu kejadian berlaku dalam rumah ketika mendengar rancangan MJ12, KC. Tiba-tiba dekat dapur saya ada pinggan jatuh. Satu pinggan saja. Mungkin kerana salah letak, tak tahulah. Kata beliau, saya ni balik kerja. Jadi lepas balik kerja tu saya makan, cuci pinggan. Pinggan tu saya letak betul-betul di singki air dekat tepi itulah selepas membasuhnya. Tak pernah umur jatuh. Saya sedang berada dalam bilik, sedang duduk sambil mendengar rancangan MJ12. Ini yang beliau katakan berada dalam bilik, iaitu study room lah. Sambil mendengar MJ12, saya terdengar bunyi pinggan jatuh. Saya pun larilah ke dapur. Memang benar pinggan makan saya tadi jatuh dan pecah, Casey. Persoalannya, saya yakin yang saya letak pinggan tu dengan betul. Macam mana pinggan tu boleh jatuh dan pecah? Tak apalah. Itulah mungkin bukan seram tapi misteri macam mana mungkin agaknya angin tiup. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, siapa tu bercakap? Ini Mokhtar. Cik Mokhtar, sudah lama tidak berjumpa Cik Mokhtar Ya, dah lama Jadi pengalaman Cik Mokhtar tentang apa ni? Silakan. Saya. Ini pasal buah kundu. Silakan. Saya tak tahu yang mak mertua saya pergi pasar. Orang rumah saya suruh beli buah pundu. Jadi dia letak dekat belakang speaker. Saya tak tahu kan. Jadi pada satu hari anak saya yang umur 8 tahun ni, dia cari dia punya kucing ni. Cari sekali dia bilang sama isteri saya. Dia bilang, "Mama, buah tu dah busuk." Macam apa? Isteri saya macam rasa terkejut kan. Jadi saya tengah duduk minum kopi, dia suruh saya tengok. Bila saya tengok dekat belakang, bila kala ni taruh buah pundu. Itu hari cuma ada letak. Jadi saya ambil buah pundu tu. Saya suruh buah kan. Jadi besok saya yang baru saya letak balik. Itu je. Cuma isteri saya bilang, jangan ada apa-apa dekat rumah ni tak. Buah pundu dah busuk ni. Bilang. Itu je sih. Terima kasih Cik Mokhtar. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Cik Jaga Mokhtar. bangunan kosong lagi sih. Cik Mokhtar sedang bertugas sebagai pengawal keselamatan sekarang Saya jaga bangunan kosong ni. Bangunan kosong? Wah, ini dekat jalan pemimpin. Ini bekas bangunan apa ni? Factory ke? Pejabat ke? Ini macam bangunan building bos ni company drill. Dia dah pindah dekat sebelah dekat Bishan. Jadi dekat jalan pemimpin tu kosong. Terbengkalai. Saya jaga sini satu orang je. Satu orang je? Satu orang je. Jadi kena buat clocking tak? Tak ada. Duduk dalam je lah. Takut orang keluar masuk ambil barang ke gitu Tak ada orang duduk. Pasal bangunan kosong.
Tak adalah. Cuma pagi-pagi je kadang-kadang kontraktor masuk. Itu pagi orang jaga. Saya malam tak apa-apa ke sini. Wah, pernah tak Cik Mokhtar sedang bertugas jaga bangunan kosong ni ada mungkin rasa macam tak sedap hati, ada sesuatu kat dalam tu? Cuma dalam bilik air je saya rasa. Bilik air dekat dalam pos juga. Oh, dalam pos juga? Dalam bilik air. Kadang ada macam orang ketuk. Oh. Ada kadang-kadang barrier. Ini ada 4 barrier. Barrier akan naik sendiri. Wah. Dia cakap ni semua perkara biasa. Biasalah. Kalau Cik Mokhtar, kalau tandas dalam bangunan, Cik Mokhtar pergi tak tandas? Terpaksa pergi juga kalau dekat dalam bangunan. Terpaksa Tapi ni dekat dalam pos. Okeylah. Tak takut sangat lah. Terima kasih Cik Mokhtar. Terima kasih. Kembali. Tu dia. Baik saudara, sebelum saya bacakan kisah satu lagi ni, saya buka talian 66911897. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Pontian. Pontian. Wah. Ini kisah apa Pontian? Saya ada cerita kelakar tapi seram. Silakan, boleh. Dulu saya bekerja di Tuas Avenue 1 sebagai forklift driver waktu malam. Jadi saya ada handphone. Handphone saya ni adalah satu ringtone kan. Bila saya hantar barang kat dalam warehouse yang kosong, sunyi malam ni, sekali tiba-tiba saya dengar Pontian nak mengirai tau. Kuat dah. Saya pun dah seram kan. Sekali saya tulis kan, alamak handphone dah. Memang gigil juga kan. Jadi handphone anda ni bunyi awak gunakan sound effect Pontianak lah. Ya betul. Tapi saya terlupa yang malam tu saya handphone saya bunyi. Bila saya tengah driving nak letak barang atas pedal kan. Sekali bunyi tiba-tiba bunyi bergana tu. Saya dah menggigil betul lah. Dekat alamak ini dah tempat gelap kan. Ini Pontian. Sebelum saya cerita satu kisah ni, nak tanya pada anda, adakah anda pernah mengalami pengalaman kalau sedang jalan ni macam ada orang ikut dari belakang? Benar tak? Pernah juga. Itu waktu saya masih remaja lah, kanak-kanak kan. Saya tinggal dulu kat Pengarang. Bila saya lalu dekat Sungai Kalang tu terkenal dengan buaya jemaah kan. Jadi bila lalu kat situ meremang betul lah kan. Saya tengok alamak ini tempat keras kan. Lepas tu dia kat sebelah Jalan Kayu lah. Jalan Kayu Blok 1. Ada Sungai Kalang tu kan. Sekali lalu situ kawan-kawan cakap pernah jumpa buaya. Tapi saya tak pernah nampak kan. Tapi lalu situ memang macam orang ikut sampai balik kan. Jadi saya kalau batok tu ada ramai orang kan, saya tunggu kat batok dulu. Dah reda sikit baru saya balik. Jadi terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik saudara, kisah ini berikut ini yang saya nak bacakan pada anda ni. Ini berlaku kepada pendengar kita, Nadira. Okey. Nadira berkongsi peristiwa. Beliau sering pulang lewat malam. Jadi Nadira kata beliau ada seorang adik dan ibunya pernah beritahu Nadira, bukan apa Kesi, ada kalanya saya pulang lewat sebab kerja. Ada kalanya saya habis kerja awal, saya jumpa kawan-kawan dan pulang lewat juga. Jadi ibu saya pernah tegur, katanya, Ira, janganlah balik malam-malam sangat. Kalau hari-hari yang balik siang kerja tu balik rumah teruslah. Ibu nasihat. Kemudian saya pun kata, alah bu, takkan jumpa kawan, tak boleh. Jadi ibu masih belum beritahu sebabnya apa. Tidak beritahu saya, cuma kata jangan balik lewat sangat lah. Jadi lama-kelamaan ibu saya nasihatkan lagi dan akhirnya ibu saya beritahu, katanya, kau tahu tak kau balik malam-malam. Bayangkan kata ibu saya, kau balik malam-malam, ada benda ikut kau balik tau. Nanti kadang-kadang bila mak dengar kau buka pintu, mak keluar jenguk tau. Yelah, mak mana tak risau anak belum balik, anak dara. Kau masuk dalam, kau masuk bilik. Kau tahu tak, mak nampak ada perempuan diri dekat depan pintu rumah. Saya terdiam, Casey.
Ingatkan mak saya ni memang nak takut-takutkan saya. Sebabnya dah banyak kali tau. Mak saya dah banyak kali cakap dengan saya, suruh balik awal. Jadi saya tetap balik lambat juga. Mungkin ini satu cara untuk dia buat saya balik lebih awal. Saya pun kata, ya ke mak? Konon-konon macam takut lah. Okeylah mak, nanti orang cubalah. Jadi akhirnya pada suatu malam saya balik rumah. Inilah pengalaman yang nak diceritakan oleh Nadira ataupun Ira. Saya jalan dekat kolong blok. Sedang jalan, nampak kucing warna hitam. Kucing hitam Ini pertama kali saya nampak kucing ni dekat kolong blok rumah saya. Kucing miau. Saya pun pus. Kucing ni dongak tengok saya. Kemudian saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Dahlah kucing hitam. Lewat malam, saya pun dah tegur kucing tu. Kucing tu dah mengiau kat saya beberapa kali. Dia gesel tubuhnya dekat kaki saya. Saya pun jalan menuju ke arah lift. Pendengar ya, lift pun sampai. Saya masuk dalam lift. Terperanjat saya, Casey. Saya nampak ada perempuan sedang merangkak, Casey. Tak nampak dengan jelas. Sebabnya bila pintu lift dah tutup, lift tengah nak naik atas, daripada celah lift ada kaca boleh nampak luar. Dalam beberapa saat tu nampak ada perempuan sedang merangkak menunduk menuju ke arah pintu lift yang sedang saya berada di dalamnya. Pintu lift dah tutup. Tengah dalam perjalanan naik atas, nampak susuk tubuh tu seolah-olah seperti seorang wanita sedang merangkak. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Saya terperanjat. Sampai tingkat rumah saya, pintu lift terbuka. Saya dah takut, meremang bulu rumah. Dan saya terus ingat, betul lah, selama ni mak aku cakap betul, ada orang ikut aku balik. Dipendekkan cerita, bila saya nak pulang ke rumah, saya ada dua pilihan untuk jalan. Satu, saya boleh jalan shortcut, iaitu jalan dekat taman. Saya kena melepasi taman ni, kemudian sampai dekat blok rumah saya. Satu lagi, kena jalan kawasan luar taman. Itu jauh sedikit. Kena jalan dekat main road, kemudian masuk tempat laluan kereta, baru jalan dari ujung untuk pergi ke lift rumah saya. Jadi bila jalan dekat taman ni, kalau dah 10 malam, lampu semua dah malap. Bukan lampu yang terang. Kiri kanan ada pokok. Jadi taman yang macam tu mestilah tempat dia tinggal, Casey. Dah selalu balik malam, dia perhatikan, dan akhirnya, wah, ni budak datang lagi, aku mesti ikut. Sebab itulah saya terkena gangguan, Casey. Saya terus selepas kejadian tersebut, saya kerja malam, saya akan balik seawal yang saya mampu. Kalau saya kerja balik awal, saya akan terus balik rumah. Kalau teman-teman nak jumpa, saya akan jumpa untuk seketika saja. Seram. Terima kasih. Selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Radin. Silakan. Ya, Pak Radin ini ada satu kronik kes ya. Pak Radin ada satu kes. Tak dengar suara Pak Radin? Dengar jelas. Ini Pak Radin kasih tahu satu ya. Kes tahu tak? Orang banyak ini ada penganiayaan kes kronik rumah tangga. Itu pasal Pak Radin cakap kadang-kadang Pak Radin ni dah jadi spesialis ke atau dah jadi ditakdirkan untuk kes rumah tangga je, Kes. Kes tahu tak? Semangat kasih sayang cinta isteri dipukau, Kes. Bayangkan, orang kata seorang isteri, orang kata Kes rupanya wujud juga semangat kasih sayang cinta seorang isteri yang pada suami telah dianyai oleh siapa tahu seseorang, orang kata teman wanita dia yang mencemburui kebahagiaan hidup rumah tangga dia. Alangkah sedihnya, Casey. Kawan baik mencemburui kebahagiaan rumah orang tangga orang. Tengok manusia ni, ada juga kezaliman. Orang rumah tangga bahagia yang kau nak naik kronik.com dah hati sakit pasal. Itu pasal Pak Ali cakap ikhlas. Hari berganti minggu, Casey. Tawa EB, orang kata perasaan. Casey tahu tak? Dalam dunia, kalau Casey kerja sebagai DJ, Casey kan ada satu dipanggil semangat. Apa itu ilmiah semangat? Semangat meliputi segalanya.
semangat untuk bekerja, semangat untuk kita main bola, macam jadi champion anak Fandi Ahmad, Irfan. Itu pasal Pak Rais cakap ikhlas. Apa macam kalau orang tu, kita dah mencintai orang, bagaimana nak datang wujudnya kita kalau semangat kita tu tak bersungguh-sungguh nak orang tu. Jadi punca segala keazaman hidup manusia ni berpunca dari semangat. Jadi apa terjadi? Macam husband wife, kenapa dia saling hidup bahagia? Sebab mereka ada semangat berkasih sayang. Tapi semangat ni lah puncanya dia telah ditutup dan telah ditawar ebeng oleh orang yang pakar, membuatkan semangat lemah lunglai isterinya dan tawar ebeng, tak ada mood, orang kata nak menjiwai hidup sebagai seorang isteri, menjaga suami dan anak-anak ke si. Tapi Casey percaya tak? Semangat ibu tengok macam mana kau cuba nak patahkan kasih sayang anak, tak boleh. Sebab sayang ibu pada anak tu kuat, black magic tak masuk. Tapi sayang isteri pada suami, orang cuba nak play God pula. Dia cuba nak tawar kat semangat cinta kasih sayang rumah tangga seorang isteri dengan membuat ilmu hitam agar pembenci. Kasih tahu kenapa tak? Apa dipanggil orang kata ilmu pembenci, ilmu begini? Bukan ilmu tu pembenci kasih. Semangat dalaman ilmu kasih sayang orang tu dah ditutup, dah di blocking, you see. So that is the thing that cause orang kata, because everything begins from the willpower, you see. So the willpower of the human being kalau is collapse, lagi orang kata kirakan everything is just kita dah jadi remote control lah. .com, .case, .bongo dan tak boleh buat apa-apa. Jadi semangat ni adalah ilmiah segala-galanya, termasuk isteri mencintai suami. Kalau tidak ada semangat, macam mana dia nak berteruskan hidup dengan suami? Alamak, hanya betul lah. Jadi apa nak buat? Pak Radin, suami dia cakap, Pak Radin, isteri saya dah tak ada semangat saya. Pak Radin, bukan saja kerana bukan bab memesra, bab dari segi apa, dia bersungguh-sungguh nak memberi sokongan moral dengan saya, dah tak ada. Ini isteri yang saleha. Sebab apa? Dia memberi sokongan moral pada suaminya. Sebab tanpa sokongan moral seorang suami, seorang isteri, habis. Because why? Wife is the pillars of the husband, and husband is the loving of pillars of the wife also. Jadi yang punca Pak Radin kita, para pendengar, itu pasal manusia Casey. Kita tengok orang kata ada juga orang menganiayakan orang, mengkocak-kacirkan rumah tangga orang melalui dia kunci semangat kasih sayang isteri itu untuk suami. Kan satu kes kronik tak? Semangat kasih sayang orang yang kau nak kunci lah pasal. That's why Casey, semangat ni meliputi segalanya. Bila semangat, everything tak jadi. Semua tak berjadi macam blocking. Jadi apa bikin? Pak, dia kasih tahu Pak Radin, Pak Radin cakap dengan dia ikhlas. Kita ada orang pakar, kita ilmiah, kita boleh tengok cahaya aura wajah wanita tu. Pak Radin tanya dengan dia cakap, Pak Radin, you see Kak Pak Radin, orang kata gambar isteri saya. Jadi bila Pak Radin tengok gambar isteri, wanita kau ni bagus. Tapi Casey, satu je, dia cakap dengan Pak Radin satu word. Pak Radin tanya, apa yang isteri kau berkata dengan kau? Dia cakap apa tahu? Orang kata, Mawai cakap, Jalil, nowadays I got no mood to talk to you much, to entertain you much. Alamak, I got no mood to talk to you. I feel just that there's no time to entertain you. Ini kan satu kes kronik. Why the word come out? Itu adalah simbol-simbolik tawas semangat cinta dia dah dikolapskan orang. Jadi Pak Radin datang, Pak Radin bantu dan Pak Radin menjiwai. Saya cakap dengan dia, kalau hello? Pak Radin? Nampaknya wow, magic. Terputus pula talian. Saya tak tekan jangan pula tuduh Casey tak baik. Tak adalah, saya punya orang tak adalah sampai hati macam tu. Ya, mungkin terputus network. Tak apalah Pak Radin, tak ada rezeki. Kalau rezeki kita jumpa esok dalam rancangan Misteri jam 12.